Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana kasih sayang limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan dalam kesibukan urusan harian pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala pilih kita di dalam bulan yang sangat mulia ni untuk kita rehat sekejap, duduk sekejap, merenung sekejap, mengeluarkan diri sekejap dari segala keresahan, kegundahan, kesibukan fikiran berkenaan dengan kesibukan harian kita. Jadi tuan-tuan, insya-Allah dalam masa yang sangat singkat ni saya saja nak bawa tuan-tuan kepada kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita nak keluar daripada Malaysia ni. Kita nak keluar sekejap daripada zaman ni. Kita nak mengimbau balik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in telah meletakkan seluruh jiwa mereka, diri, masa, segala-galanya hanya untuk menyempurnakan hakikat ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala hantar kita semua atas dunia ni. Kita bukan lahir, kita bukan terlahir. Allah Ta'ala firman dalam surah Ar-Rahman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih. Siapa pun hamba, makhluk yang diciptakan atas dunia, syukur atau kufur, dia terus bagi nikmat dan kebaikan. Allamal Quran, dan dia mengajarkan Quran. Allah beritahu sebelum apa-apa dalam surah ni. Allah cerita tentang Quran dulu. Siapa saja yang pegang pada Quran, bersandar pada Quran, ambil berat dengan Quran, melumatkan kehidupan diri dia dengan memahami Al-Quran, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat redha Allah, dan di akhirat nanti tak ada lagi kepayahan, keresahan, kesakitan, kegelisahan. Dan Allah beritahu pada ayat yang ketiga, Khalaqal insan, yang menciptakan manusia dia. Manusia tak terlahir. Kita tak boleh nak buat keputusan untuk lahir sebagai, nak lahir pun kita tak boleh buat keputusan. Tiba-tiba lahir. Allah yang lahirkan kita. Kita pun tak boleh buat keputusan nak lahir jadi lelaki ke perempuan. Allah lahirkan kita jadi lelaki, kena hidup dengan syariat lelaki. Allah lahirkan isteri kita, anak perempuan kita sebagai perempuan, ibu kita, maka mereka kena hidup dengan syariat perempuan. Kita pun tak boleh nak buat keputusan nak lahir jadi bangsa. Allah lahirkan sebahagian kita Melayu, sebahagian Mamak, sebahagian Bangla, sebahagian Jepun, sebahagian Korea, sebahagian Arab. Allah yang buat keputusan.
Sebab tu sebahagian daripada orang meletakkan diskriminasi kepada kaum-kaum yang tertentu apabila dia tak kenal kenapa dan maksud apa dia dihantar atas dunia. Dan kita pun tak boleh buat keputusan untuk lahir zaman bila. Allah lahirkan kita zaman sekarang ni, dan kita kena hidup di zaman sekarang ni atas keadaan dan maksud kehidupan yang sama seperti mana Nabi telah usahakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa ridwanullahi ajma'in. Sebab tu Nabi kata, ashabi kal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku macam bintang di langit, kalian ikut satu, kalian takkan sesat sampai bila-bila. Walaupun siapa kita, walaupun di mana kita kerja, walaupun di mana kita berada, ikut jalan yang ditunjukkan oleh para sahabat yang telah mengambil sempurna jalan Nabi, maka kita berjaya. Tuan-tuan, saya cuma nak baca sebuah kisah dalam kitab Ibadur Rahman. Ini kitab ni saya susun sendiri. Saya tak tulis, saya tak arti. Saya cuma susun saja daripada kitab-kitab yang muktabar. Kitab Rahiq Al-Maktum, Hayatus Sahabah, Sawarun min Hayatus Sahabah, dan kitab 10 sahabat dijamin syurga, Fadilah Amal, Asbabun Nuzul. Saya cuma cedok. Tetapi saya rearrange supaya kita nampak dan faham kesan Islam kepada kehidupan keluarga para sahabat. Contoh, biasa kalau kita baca kitab-kitab sirah, kita baca kitab Hayatus Sahabah, kadang-kadang kita baca kisah Sayyidatuna Hindun pada satu kitab, dan kita nak cari kisah suami dia Abu Sufyan, kita kena buka kitab lain. Lepas tu adik dia Abu Hudzaifah kena cari guna kitab lain, dan Salim Maula Abu kitab lain. Jadi saya mudahkan supaya kita nampak hubungan kekeluargaan mereka dan kesan Islam terhadap kehidupan keluarga mereka. Jadi saya telah susun kitab kecil ni. Kecil macam ni pun dekat 3 tahun. Itu pun tak sempurna, banyak salah, banyak silap lagi yang kalau tuan-tuan baca, jumpa saya letak nombor kat belakang. Kalau ada salah, typo ke, ada apa-apa salah, minta untuk ditegur. Salah satu bab yang saya letak dalam ni ialah berkenaan keluarga Sayyidatuna Hindun. Saya cuma nak kongsi kat tuan-tuan tentang satu orang sahabat daripada keluarga beliau yang bernama Sayyidina Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa saya kongsi kisah ni? Kerana dalam keluarga Sayyidatuna Hindun yang mula-mula masuk Islam ialah Sayyidina Abu Hudzaifah. Mungkin di kalangan kita hari ni kali pertama dengar nama Abu Hudzaifah bin Utsbah ni. Kisah dia bukan hanya cerita, dan ini bukan rekaan-rekaan, ini bukan hanya tulisan, dan ini ialah perkara yang benar-benar terjadi 1400 tahun dulu. Abu Hudzaifah bin Utsbah salah seorang pemuda Quraisy daripada jalur keturunan Abdul Syams. Tuan-tuan kalau dengar Abdul Syams, dia ni ada keturunan, ada silsilah yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abdul Syams bapa dia nama Abdul Manaf. Dalam jalur Nabi kita punya silsilah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kita nak cuba kenal keluarga Nabi. Orang yang sayang orang, dia kena usaha untuk kenal kekasih dia. Kadang-kadang lebih daripada adik-beradik, sepupu sepapak dia. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Tuan-tuan, saya pelan-pelan kita cuba faham silsilah keluarga mereka. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Anak pertama dengan anak kedua kembar siam. Siapa dia anak pertama dengan anak kedua ni? Anak pertama Hashim, anak yang kedua Abdul Syams. Mereka lahir serentak dan melekat. Bukan kepala jumpa kepala, bukan badan jumpa badan, tetapi jari Hashim lekat dekat dahi Abdul Syams. Benda ni tak biasa jadi kat masyarakat Arab ketika tu.
Dan ketika tu pun tak ada teknologi yang canggih-canggih nak pisah. Jadi apa mereka buat nak pisahkan juga anak adik-beradik kembar ni, maka mereka telah kerak kulit di antara dahi dengan jari tadi, menyebabkan berlumuran darah pada muka Abdul Syam, berdarah pada jari Hashim. Bahkan orang-orang Quraisy hari itu percaya, zaman tu percaya, darah yang terkeluar daripada wajah Abdul Syam, jari Hashim, ini menanda, seolah-olah akan menandakan ni jalur keturunan dua anak adik-beradik ni akan berlaku peperangan, permusuhan yang panjang. Dan sejarah menunjukkan, sirah menulis benar-benar benda tu jadi. Adik yang ketiga Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib, ibu yang sama, ibu yang berbeza, ibu seorang lagi nama dia Naufal. Sempat orang anak Abdul Manaf. Yang pertama Hashim, Abdul Syams, kembar Syam yang dipisah. Yang kedua, yang ketiga Al-Muttalib, satu ibu. Yang keempat Naufal daripada ibu yang berbeza. Daripada anak beranak Abdul Manaf ni banyak kita faham tentang sirah. Kita patah balik kepada Hashim dan Abdul Syams. Kita nak tengok apa hubungan Abu Hudzaifah ni dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hashim anak dia Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak dia Abdullah, Abdullah anak dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Syams anak dia Umay, Umay anak dia Harb, Harb anak dia Abu Sufyan. Kita kenal bila kita mengaji sirah, Abu Sufyan ialah antara orang yang menentang Nabi cukup keras daripada awal dakwah Nabi sehinggalah Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijrah 21 Ramadan. Tuan-tuan, kalau kita tengok macam mana boleh gaduh teruk sangat, padahal mereka daripada adik-beradik yang kembar Siam, Hashim Abdul Manaf, tok nyang yang sama, Abdul Manaf, Hashim dan Abdul Syams, pecah dua. Dan lepas selesai daripada pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khulafa ar-rasyidin yang 4, dia naik apa? Bani Umayyah. Bani Umayyah ni daripada mana? Hashim ada anak nama dia Umay. Ni dia. Kerana Umay ada anak Harb, Harb ada anak Abu Sufyan, Abu Sufyan ada anak Muawiyah. Muawiyah diangkat menjadi khalifah. Dan disitulah bermulanya dinasti yang pertama dalam Islam, kerana daripada jalur Muawiyah, pemimpin tidak lagi dipilih melalui mesyuarat syura, akan tetapi selesai wafat Muawiyah terus naik Yazid anak dia, dan begitulah seterusnya cucu cicit Abu Sufyan. Sebab tu Bani itu Bani Umayyah diambil daripada nama anak Abdul Syams yang bernama Umay. Kita nak balik pada Abu Hudzaifah. Abu Sufyan dia berkahwin dengan Sayyidatuna Hindun. Sayyidatuna Hindun kakak kepada Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ketika dia masuk Islam, seluruh ahli keluarga dia ialah orang yang menentang Islam. Sifat da'i yang ada pada Abu Hudzaifah yang menginginkan semua ahli keluarga dia yang kafir, yang menentang Nabi ini semua dapat hidayah. Kisah dalam kitab ni panjang, tapi saya takkan baca satu persatu. Saya cuma nak baca 2 poin saja dekat sini. Yang pertama, bagaimana kecintaan Abu Hudzaifah kepada bapa dia Utsbah bin Rabi'ah, yang sentiasa menginginkan Utsbah menerima Islam. Sedangkan Utsbah ialah antara orang yang kuat memusuhi dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsbah pernah pukul Sayyidina Abu Bakar Siddiq sehingga pecah muka, bibir Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan pingsan. Bahkan mereka pernah kata, wahai Utsbah, kalau mati Abu Bakar, pasti berlaku peperangan yang teruk di antara Bani Taim dan Bani Abdul Syams. Sebab apa? Ketika tu peperangan yang cukup dahsyat, 40 tahun non-stop antara kabilah dengan kabilah yang bernama Harbul Bashus. Abu Hudzaifah terlampau sayangkan anak ayah dia. Ketika awal dia masuk Islam, Nabi pesan kepada para sahabat, sembunyikan keislaman kamu. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Abu Hudzaifah masuk Islam sebelum
Nabi memulakan gerakan dakwah di markas pertama dakwah dunia. Di mana? Di rumah Sayyidina Arqam ibni Abi Arqam. Tuan-tuan yang dah pergi umrah, yang belum pergi umrah dengar. Selesai kita tawaf, kita akan pergi mas'a untuk buat sa'i. Kita akan lalu satu lorong, ditulis tu mas'a. Di tengah-tengah tu ada bekas-bekas air zam-zam penuh. Sunnah dia sebelum pergi sa'i, teguk air zam-zam dulu. Sambil tengok Kaabah, berdiri, minum dan baki, basahkan kepala, basahkan muka. Kemudian tengok signboard. Kalau terlepas pada mutawif, kadang-kadang mutawif bukan laju. Mutawif tak laju, tapi kadang-kadang kita fokus baca buku. Tunduk baca buku, tiba-tiba dunia menjadi gelap. Angkat-angkat kepala, tuan-tuan dah masuk dalam jemaah Afrika. Patut gelap lah. Angkat-angkat kepala tu dia kata gelap keliling ni, duduk dalam jemaah Afrika. Sudah mutawif mana? Tak payah cari. 3-4 kali dah duduk kursus umrah, selesaikan tawaf. Habis pergi makam Ibrahim, salat sunat tawaf 2 rakaat, terus pergi dekat Mas'a, minum air Zam-Zam, lepas tu tengok signboard tu Safa. Jangan pergi kat Marwah. Tu Safa. Kita akan naik daki sikit ke bukit Safa. Maka bermulalah sa'i. Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 2. Ending kita lepas 7 kali ialah di Marwah. Lepas ending, jangan kerak rambut lagi, jangan tahallul lagi. Umrah yang pertama, nak dapat umrah yang sempurna dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, cukok botak pergi kedai barber, bayar 10 rial. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan, bila tuan-tuan keluar ikut pintu Marwah, tuan-tuan akan nampak mula-mula sekali tandas. Depan tandas tu ada sikit lantai yang ditinggikan. Orang Malaysia selalu tak tahu tu, ingat apa tu, kenapa ni mesti bukit ni. Orang Arab ni tak boleh nak buang bukit, dia buat lantai tinggi. Tak, mereka banyak duit. Kalau mereka nak buat, mereka boleh tarah buat rata. Tapi benda tu dah dibuat daripada zaman Turki Uthmaniyah. Ditinggikan sikit tanah di situ. Kenapa? Nak tanda. Itulah tapak rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Di rumah tu lahir Sayyidatuna Zainab. Di rumah tu lahir Ruqayyah Ummu Kalthum. Di rumah tu lahir Sayyidatuna Fatimah. Di rumah tu lahir Abdullah. Di rumah tu lahir Qasim. 6 orang anak Nabi beranak kat situ. Orang Pakistan naik tempat tu buka selipar baca Quran. Kita tengok ni lepas ni bersepah ni. Mutawif pun tak beritahu. Kita bergerak jalan ke belakang, ikut jalan luar, menghala ke Jabal Abi Qubais, nak lengkong belah sana sebab nak balik hotel dekat Safa Tower. Di hujung bangunan kita akan nampak satu pintu. Pintu tu kalau kita naik terus eskalator ke rooftop. Jarang orang baca nama pintu tu. Lepas ni tuan-tuan pergi umrah, ikut flow yang saya tunjuk tadi. Tuan-tuan berdiri depan pintu tu, baca tulisan kecil atas nama pintu. Atas pintu tu tulisan kecil. Tuan-tuan baca, dia akan tulis kat situ Babul Arqam. Pintu Arqam. Kenapa nama pintu Arqam? Tuan-tuan, di situlah rumah Arqam bin Abi Arqam. Di situ telah Islam ramai sahabat. Umar Al-Khattab Islam kat situ, Ammar bin Yasir Islam kat situ, Yasir bin Amr Islam kat situ, Sumayyah binti Khayyat Islam kat situ. Di situlah markas dakwah pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar Al-Quran kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa ridwanullahi ajma'in. Kita pergi umrah kadang-kadang kita nak peduli nak perhabis. Lepas tu kita bawa balik Malaysia 2 perkara selalu. Yang pertama, bawa balik hadiah. Penuh hadiah. Cari macam mana umrah? Masya-Allah, alhamdulillah, ada tu murah betul. Ini kurma ada rutab ni. Kurma muda. Ada orang jual kurma muda dekat Jak Ranah. Kita pun sibuk nak beli. Halal. Kita pun boleh try, ambil 5-6 biji, pernah tarik. Lepas tu gigit sebiji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelak. Tak boleh nak telan. Lah kali buka tong sampah sebab nak buang. Buka penuh lah tong sampah. Rupanya kerja orang Malaysia dengan orang Indon buat kerja ni. Halal ni maksud ambil satu rasa satu, ni ambil 5-6 biji buat spare dalam buket. Lepas tu tak sedap. Lepas tu kira nak buang. Kesian kat Pak Arab tu. Tuan-tuan, ramai orang balik hadiah. Yang kedua balik hikayah, macam-macam cerita. Oh,
naik taksi kena pau. Kita teruk, dia punya cerita semua teruk saja. Lepas tu barang bagus. Tuan-tuan, kita pergi umrah, kita pergi haji, yang ketiga ni yang penting, kita nak bawa balik hidayah. Hadiah bawa balik lah, hikayah bawa balik yang baik-baik lah. Hidayah tu yang paling penting sekali. Sebab tu menghayati keadaan di sana, tak ada tempat yang Nabi pernah pijak, Nabi pernah berdiri, Nabi pernah buat dakwah. Kata ulama, keberkatan takkan hilang daripada tempat tu sampai kiamat. Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, walaupun Utbah bin Rabi'ah membenci Nabi SAW, tetapi Utbah terlampau sayangkan Abu Hudzaifah. Bila orang-orang Quraisy mula tangkap kabilah mereka yang masuk Islam untuk diseksa, Abu Jahal tangkap adik-adik dia yang masuk Islam, ikat rantai besi, kurung dalam gedung, dan dibiarkan lapar. Sayyidina Umar sebelum Islam pun ditangkap hamba-hamba dia yang masuk Islam. Antaranya Sayyidatuna Zinnirah radhiyallahu ta'ala anha, diikat, diseksa. Dan budak-budak lalu cucuk mata Zinnirah buta. Ketika tu kritikal, Umayyah bin Khalaf tangkap Bilal, dicemeti, dihempak batu. Ummu Anmar tangkap pekerja dia, hamba dia, Sayyidina Khabbab Al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, tak kala tengok Sayyidina Khabbab buka baju dia, belakang Khabbab boleh bubuh tapak tangan berlubang. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah tengok, wahai Khabbab, belakang manusia yang lebih teruk pada belakang kamu. Kenapa teruk sangat macam ni? Sayyidina Khabbab berkata, wahai Umar, inilah yang berlaku kepada aku ketika awal memeluk Islam. Tuan aku telah tangkap aku, tuan aku telah bakar bara-bara api, lantas dia telah baringkan aku di atas bara api, diheret aku ke depan ke belakang. Lemak dan darah pada belakang aku memadamkan bara-bara api tu. Dia tak puas hati lagi, dia bakar besi. Tuan-tuan tahu loyang hak kita dak buat kuih loyang tu. Khabbab Al-Arat ni tukang besi. Dia orang yang antara yang paling pandai buat pedang di kota Mekah, dan pedang yang terbaik ialah pedang daripada Khabbab Al-Arat. Jadi tempat dia banyak besi, maka telah bakar besi di hujung besi tadi yang berupa macam loyang tadi sampai merah, dan dicop atas kepala Khabbab. Ini harga agama ni. Mereka para sahabat kena lalu susah ni. Tapi kita, saya minta maaf, umat ni hari ni ada 3 golongan bila Ramadan masuk. Golongan yang pertama, dengar nama Ramadan, dia kata, so what? Just Ramadan, come on man, this Ramadan gonna end one day. Pada dia Ramadan is just Ramadan. Golongan yang kedua, dengar nama Ramadan, tepuk dahi, aduh puasa, dah tak boleh makan, aduh jam, hak tu jadi yak-yak-ye. Geng plastik hitam lah kali minum ketum. Dia rasa beban betul dengan Ramadan. Dia rasa Ramadan ni satu benda yang sangat beban untuk dia. Dia punya kalender duk pangkah bila nak habis, duk kira, bukan kira berapa dah habis, kira bila lagi nak habis. Duk pangkah ke belakang. Aduh lambatnya. Orang yang mencintai Ramadan pejam celik lah, seminggu dah settle, rasa macam baru start Ramadan. Ini golongan kedua. Golongan yang ketiga, mereka ialah seperti para sahabat. Mereka merindui pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mereka berkorban untuk agama. Tuan-tuan, ayam. Kalau kita pergi dekat ayam, apa ayam tu buat? Ayam tu lari. Ayam, kita pergi dekat dia lari. Kita ambil beras, kita cuba panggil dia. Tuan-tuan, orang kampung dia tahu panggil ayam macam mana? Panggil ayam. Kalau orang tak kenal, mampus dia tak main. Ayam ni tuan-tuan, dia takkan datang. Kalau kita tabur beras pun, kita duduk situ, dia takkan datang. Dia tunggu kita pergi clear, baru dia main. Kita main balik, berselerak balik ni ayam. Tapi seekor ibu ayam yang mengeram telur 22 hari, duduk tunggu kat situ. Bila anak dia menetas, dia berjalan, escort 6-7 ekor kat belakang. Tuan-tuan, cuba sentuh kepala seekor kat belakang. Pergi kat belakang ayam tadi, ibu ayam tadi, sentuh anak tu seekor. Pak, tuan-tuan tengok macam mana dia nak patuk kepala tuan-tuan pula.
Tiba-tiba daripada penakut jadi berani. Sebab apa? Sebab dia berkorban untuk anak ayam ni. Dia bagi masa untuk anak ayam ni. Dia bagi nyawa untuk anak ayam ni. Maka kalau anak ayam ni tercela, tersentuh, tersakit, dia yang paling jaga anak ayam ni. Sebab tu sahabat, mereka cukup jaga agama ni. Sebab mereka lalu hari-hari yang cukup perit untuk mempertahankan agama ni. Sayyidina Bilal naik di atas Kaabah pada Fathul Makkah azan. Para sahabat menangis macam budak-budak. Kenapa? Mengenangkan keadaan yang teruk yang mereka awal sebelum berhijrah di kota Mekah. Ada yang kena cemeti, ada yang kena sebat, ada yang kena pukul, ada yang kena hempap dengan batu, ada yang kena tikam, ada yang syahid. Mereka rasa mahalnya agama sebab mereka ialah orang yang berjuang sehingga mereka menghargai sungguh-sungguh agama. Abu Hudzaifah dia tak kena macam tu. Sebab bapa dia sayang kat dia. Bila dia masuk Islam, bapa dia antara orang yang paling stres sekali. Dia bukan bagi tahu ke bapa dia. Dia terkantui ketika dia tengah solat, diimam oleh Salim, dia punya hamba dia, tengah-tengah sembahyang. Bapa dia main-main buka pintu, tengok dia tengah sembahyang. Apa bapa dia kata? Bapa dia kata, kecelakaan untukku ayahmu dan ibumu wahai Abu Hudzaifah. Aku harap agar aku mati dulu daripada melihat perkara ni jadi. Apa yang harus aku katakan kepada masyarakat seandainya mereka tahu tentang perkara ni? Dia risau Abu Jahal tahu, dia risau Uqbah bin Abi Mu'aiz tahu, dia risau Umayyah bin Khalaf tahu, dia risau pembesar-pembesar Quraisy tahu, kerana mereka tahu Utsbah ni sebagai orang yang menentang Nabi kuat. Takkan anak dia masuk Islam. Apa kata Abu Hudzaifah? Wahai ayah, masyarakat mana yang ayah risau sangat ni? Apakah aku harus takut kepada manusia sedangkan aku hanya perlu takutkan Allah yang Maha Esa? Abu Hudzaifah kata, wahai Utbah kata, Tuhan kamu ajar kamu derhaka macam ni ke wahai Abu Hudzaifah? Abu Hudzaifah bila mana ayah dia kecewa dapat tahu dia Islam, betapa ingin hati dia untuk Abu Hudzaifah nak ayah dia masuk Islam. Abu Hudzaifah bukan pakar Al-Quran. Bukan semua orang senang terang hati untuk hafal Quran. Ada orang yang hafal depan belakang hafal, depan lupa. Ngulang balik depan, belakang lupa balik. Dah kali dia stres tutup Quran malah. Tuan-tuan, walaupun kita mungkin macam tu tak boleh nak hafal Quran, ikhtiar untuk hafal, kerana itu pahala dan kita harap Allah bangunkan kita dengan hufaz walaupun kita mati tak hafal. Tapi ikhtiar tu yang Allah Ta'ala kira. Salim ketika tu ada dekat Abu Hudzaifah. Salim ni hamba Abu Hudzaifah, tapi dia ni bila dengar Quran pada Nabi terus melekat di kepala dia. Kelebihan Allah bagi pada Salim. Abu Hudzaifah sayang kat ayah dia. Abu Hudzaifah kata, wahai ayah, Tuhan kami ajar kami untuk menghormati ayah sampai bila-bila pun. Abu Hudzaifah baca ayat tu. Aku tak ingat ayat tu, kata Abu Hudzaifah. Salim bacakan ayat tu yang Nabi ajar kita tu. Dia faham tapi tak ingat. Maka Salim pun baca. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Dan sembahlah Allah, berbuat baiklah pada dua orang tua kamu. Seandainya seorang atau kedua-dua di kalangan mereka mencapai kepada usia yang tua di bawah jagaan kamu, jangan kata kepada mereka walaupun dengan satu perkataan uf. Wala tanharhuma, jangan tinggikan suara pada mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan bercakaplah kepada mereka dengan perkataan yang memuliakan mereka. Siapa yang suruh? Allah. Tuan-tuan, hebat manapun kita, tinggi mana pangkat kita, di depan mak ayah kita cuma hamba, kita cuma anak saja. Kita doktor pakar, di depan mak ayah kita anak. Kita general tentera besar pangkat kita, semua orang ribu-ribu orang hormat kita. Di depan mak ayah kita cuma anak. Allah perintahkan untuk taat mak ayah, walaupun mak ayah kita bukan Islam, tak beriman, fasik.
Wahai ayah, kami diperintahkan untuk melakukan ibu bapa kami dengan kebaikan walaupun mereka tak percaya pada Tuhan. Seandainya mereka paksa anak mereka untuk kafir, maka tidak harus untuk patuh pada mereka. Tetap harus kami layan mereka dengan kebaikan. Wahai Salim, ada satu lagi Salim, ayat yang Nabi ajar kita berkenaan perkara ini, tolong baca. Salim pun baca. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan sekiranya mereka berdua mendesak kamu untuk mempersekutukan aku, yakni Allah, dengan sesuatu yang kamu tak tahu, fala tuti'huma, janganlah kamu taat pada mereka. Bergaullah dengan mereka dengan di dunia dengan cara yang paling baik. Wahai ayah, ini yang agama ni ajar pada kami. Utbah sampai dah tak ada point dah. Sebab yang Islam ajar semua kebaikan kerana agama ni daripada Tuhan. Akhirnya Utbah kata, ini rupanya yang Islam buat, sehingga kan sekarang ni aku tengok hamba pula duduk kat depan ni, jadi imam kepada kamu. Abu Hudzaifah kata, benar wahai ayah, ni kelebihan Allah bagi pada Salim. Dia kalau dengar ayat Quran daripada Nabi SAW, dia akan terus hafal. Dia banyak bantu aku dalam Islam, dia ajar aku, dan dia mengimamkan aku dalam salat. Apa salah perkara ni wahai ayah? Kata Abu Hudzaifah, kata Utsbah, dunia ni dah jadi makin gila adalah kesamarataan kita semua sama je. Membezakan kita ialah takwa. Utsbah walaupun dia sakit, dia kecewa dengan keislaman anak dia, tetapi dia sayang Abu Hudzaifah. Dia tak pernah siksa Abu Hudzaifah. Pernah Abu Hudzaifah pergi dekat depan Kaabah, pegang tangan Salim di depan Kaabah. Dia melaungkan dengan laungan yang sangat kuat, ya ma'syaral Quraisy, isma' qawli, wahai orang Quraisy, dengar kata-kataku, kalam aku ni. Aku nak beritahu satu benda penting. Ini Salim, mulai hari ni aku merdekakan dia. Mulai hari ni nama dia Salim bin Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah. Dia hari ni nama dia Salim bin Utsbah. Ni anak aku. Masa tu belum lagi turun ayat Quran yang melarang ayah anak angkat berbinkan dengan bapa angkat. Hari ni tak boleh. Bila turun ayat Quran melarang, maka Zaid, orang panggil dulu Zaid bin Muhammad, anak angkat Nabi, turun ayat Quran melarang untuk berbin dengan bapa angkat, maka terus dipanggil balik Zaid bin Harithah. Salim kita tak tahu bapa dia siapa, maka Salim tak ada bin, maka panggil Salim Maula Abu Hudzaifah. Abu Jahal tengok, Abu Jahal kata, wahai Utsbah, tengok tu anak kau, dia dah masuk Islam. Apa kata kau serahkan dia pada kami, biar kami buat sampai dia keluar pada Islam, balik-balik pada agama kita. Utsbah tengok Abu Jahal. Abu Jahal nama dia Umar. Orang Quraisy gelar dia Abul Hakam, bapa kecerdikan. Tapi bila dia menentang Nabi teruk, orang panggil dia Abu Jahal, bapa kebodohan. Orang KL kata bapa bodoh, yang tu lebih kurang. Tuan-tuan, Abu Jahal, bila Utsbah tengok Abu Jahal, bila Abu Jahal kata macam tu, Utsbah kata, wahai Abu Jahal, cuba sentuh Abu Hudzaifah dan tengok apa aku buat pada kamu. Terkejut Abu Jahal. Abu Jahal kata lagi, kalau macam tu Salim bukan anak kamu, serahkan Salim pada kami, biar kami buat pada dia. Utsbah kata, wahai Abu Jahal, siapa yang anak kami, ambil dia sebagai anak, maka tu cucu kami, cuba sentuh. Abu Jahal tak boleh kata apa. Utsbah macam ni sayang dekat Abu Hudzaifah. Utsbah walaupun menolak Islam, tetapi dia sayangkan Abu Hudzaifah. Dan macam ni Abu Hudzaifah begitu inginkan Islam kepada bapa dia, sehinggalah pada satu hari, saya nak pendekkan cerita, kisah dia panjang. Pada tahun kedua Hijrah, Ramadan, perintah puasa 30 hari ini, tuan-tuan, bukan pada hari pertama Nabi buat dakwah. 13 tahun dakwah di kota Mekah, tak ada perintah puasa di bulan Ramadan 30 hari, tak ada. Pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah, ketika tu baru turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah kami fardukan ke atas kalian puasa,
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana telah kami fardukan orang terdahulu sebelum daripada kamu berpuasa. La'allakum tattaqun, kerana satu tujuan dia ialah untuk kalian takwa, untuk bentuk jiwa kalian, untuk merasakan Tuhan hanyalah Allah, selain daripada Allah semua makhluk dan tak boleh buat apa-apa. Perang Badar berlangsung pada tahun tu juga. Syaban tahun kedua perintah Ramadan, 17 Ramadan tahun kedua para sahabat bergerak ke Badar. Daripada Madinah 150 km, 70 ekor unta. Seekor unta 3 orang naik, 2 ekor kuda saja. Perjalanan yang panas, terik, jauh. Dan bila tiba saja di Badar, tentera Quraisy seramai 1000 orang. Perang Badar kalau tambah 313 dengan 1000, jumlah semua yang terlibat dalam perang tu baru 1300 lebih. Perang Uhud 700 orang Islam, 3000 orang kafir. Lagi ramai daripada perang Badar. Perang Khandaq 3000 orang Islam, 10,000 orang kafir. Perang Ahzab lagi ramai pada perang Uhud. Perang Hunain 12,000 tentera Islam dengan 12,000 daripada Bani Thaqif, Bani Hawazin. Total 24,000 orang, lagi ramai. Perang Yarmuk lepas zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di zaman Sayyidina Umar, 24,000 tentera Islam, 300,000 tentera Rom, lagi ramai. Perang Qadisiyah zaman Sayyidina Umar, yang syahid saja di kalangan tentera Islam 8,500 orang, lagi ramai. Tetapi semua perang ni, yang paling besar dalam Islam perang Badar, walaupun jumlah tak ramai. Perang Yarmuk, Islam lawan Rom. Hak Rom, hak mai lepas nak lawan ni, kita tak kenal. Mereka pun tak kenal siapa musuh mereka. Perang Qadisiyah lawan Parsi, pun hak yang dia lawan tu tak kenal. Kita tetap siapa kita tak kenal. Kita cuma faham yang sedang kita lawan ialah orang yang menentang Allah, menentang agama ni. Tapi perang Badar berat. Hak 1000 orang depan tu, abang sendiri, bapa sendiri, adik-beradik sendiri. Suatu peperangan Badar ni Al-Furqan, pembeza antara yang hak dengan yang batil. Dalam perang Badar bukan hanya peperangan fizikal, tetapi peperangan emosi. Abu Hudzaifah duduk dalam tentera Islam, ketika hadir tentera kafir, alangkah remuk hati dia tengok dalam tentera tu ada bapak dia, ada abang dia, ada pakcik dia. Kebiasaan dalam peperangan zaman dulu, sebelum mula perang besar, maka mereka akan buat duel. 1 lawan 1, 2 lawan 2, atau 3 lawan 3. Maka daripada kalangan tentera Quraisy yang keluar yang pertama sekali, Utsbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah bila tengok bapak dia keluar, tuan-tuan, hati dia jadi gelisah. Dia kata, kenapalah engkau keluar, ya Allah. Yang kedua keluar Syaibah bin Rabi'ah, pakcik dia. Yang ketiga keluar Al-Walid bin Utsbah, abang dia. Tiga orang yang rapat yang dia sayang. Daripada tentera Islam keluar 3 orang Ansar. Utsbah kata, ni kalian ni siapa ni, kami tak kenal. Kalian orang Madinah dah, kami tak mau lawan kalian. Kalian orang mulia, masuk balik. Kami nak lawan dengan orang kalangan kami sendiri. Buat main orang Quraisy. Ketika tu keluar 3 orang. Yang pertama siapa dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Yang kedua keluar Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Yang ketiga keluar Sayyidina Ubaidah, bapa menakan pupu Nabi. 3 yang keluar ialah ahli keluarga Nabi. Tuan-tuan bayang macam mana Abu Hudzaifah masa tu. 3 orang ahli keluarga Nabi akan lawan dengan 3 orang ahli keluarga dia. Kalau kita letak diri kita pada Abu Hudzaifah, kedudukan Abu Hudzaifah, tuan-tuan, kita nak sokong siapa ni? Dah lama, 13 tahun di kota Mekah, kita usahakan hidayah masuk dalam bapa kita, dalam keluarga kita, pakcik abang kita. Tapi sekarang dalam perang Badar, mereka berada di antara pedang orang Islam. Bapa, pakcik, abang akan menentang pakcik Nabi, sepupu Nabi, bapa menakan pupu Nabi. Nabi beritahu dalam hadis, la tu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi minan nasi ajma'in. Tidak beriman, kata Nabi, satu orang tu,
kalau aku tidak dicintainya lebih daripada ayah-ayah dia, anak-anak dia dan seluruh manusia. Tuan-tuan, daripada kecil itu kita membesar dengan bapa kita, dengan adik-beradik kita, abang kita. Tiba-tiba kerana agama hari ini terpaksa berperang. Itu Al-Furqan. Allah nak tengok hati Abu Hudzaifah macam mana. Ketika mana harus dipilih mencintai Allah dan Rasul, dan kecintaan keluarga dia yang menentang agama, dia nak sokong yang mana? Dan di depan mata dia, dia tengok Utbah, Syaibah, Al-Walid, semua tersungkur, semua terpancut darah, dibunuh oleh 3 orang ahli keluarga Nabi. Ketika mati Utbah, orang Islam menjerit, Ahadun ahad. Pelan mulut Utbah kata, Ahadun ahad. Ketika abang dia ditetak Al-Walid, orang Islam menjerit, Ahadun ahad. Pelan mulut dia kata, Ahadun ahad. Bila pakcik dia Syaibah ditetak mati, orang Islam menjerit, Ahadun ahad. Pelan mulut dia kata, Ahadun ahad. Remuk hati dia. Tengok seluruh ahli keluarga yang disayang, 3 orang tersungkur kafir. Salim peluk dia. Salim tenangkan dia, wahai Utbah, Allah, Allah, Allah. Hidup kita untuk Allah, natijah akhir ialah untuk Allah. Nabi kata, kalau kalian bertemu Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam perang ni, jangan bunuh dia, tangkap dan jadikan dia tawanan. Al-Abbas masa tu dalam tentera Quraisy. Abu Hudzaifah kata, jangan bunuh. Kata Abu Hudzaifah, demi Allah, kalau aku jumpa Al-Abbas, aku akan bunuh dia. Sebab apa? 3 ahli keluarga dia dibunuh oleh 3 ahli keluarga Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, jangan bunuh Al-Abbas. Abu Hudzaifah kata, aku jumpa Al-Abbas, aku akan bunuh dia. Kisah ini dicerita sendiri oleh Abu Hudzaifah setelah peperangan Badar. Tuan-tuan, sekejap ya, buat Allah betulkan balik, dia main betul balik niat. Ya Allah, apa yang kau cakap ni, wahai Utbah, wahai Abu Hudzaifah? Kau nak nentang Nabi, kau nak lawan Nabi. Ya Allah, wahai Abu Hudzaifah, bukankah hidup ni untuk dapat redha Allah? Ini ujian daripada Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ila Allah wa rasulihi وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Allah kata apa? Seandainya bapa kamu, anak kamu, adik-beradik kamu, isteri-isteri kamu, ahli keluarga kamu, harta yang kamu risau kurang, perniagaan yang kamu takut rugi, tempat tinggal yang kamu redha, suka, tenang duduk dalamnya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, serta berjuang di jalan Allah, fatarabbasu. Allah kata tunggu. Tuan-tuan, kalau mak ingat masa kecil, kalau mak kita kata hang tunggu sat, kita tunggu ke kita lari? Kita buat salah mak kata hang tunggu, tak ada siapa tunggu kan? Kita lari berselerak kan, tak cukup tiang lari, mak kita pun kejar, kita lari, kita pun lari kan? Masa kecil kalau mak tunggu, mak kata tunggu, kita boleh lari, mak ligat keliling kereta tak dapat tangkap. Kalau Allah kata fatarabbasu, maka tunggulah. Kita nak lari mana? Siapa boleh lari pada Allah Subhanahu Wa Taala? Hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah akan buat keputusan dekat atas perkara ni. Tuan-tuan, Abu Hudzaifah rasa bersalah dengan apa yang dia telah fikir, yang dia lalu. Akhirnya dia telah buat keputusan untuk tebus balik kesalahannya. Tak ada satu peperangan pun setelah Badar, melainkan semua dia akan ikut. Semua dia sertai Uhud, Khaybar, Khandaq, Hunain, Tabuk, sehinggalah zaman Sayyidina Abu Bakar berlaku peperangan Yamamah, dan Allah telah takdirkan dalam perang tu dia telah menemui kesyahidan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini harga Islam, ini harga puasa. Emosi mereka dikorbankan, nyawa diri mereka dikorbankan untuk kita dapat puasa hari ini, supaya kita faham dan menghargai agama ni, walaupun kita tak lalu susah payah seperti mereka. Semoga Allah Ta'ala terima kita. Tuan-tuan, kitab ni ada kat belakang sana, ada sahabat saya ingat dia buat naik tak banyak tadi. Ya, tuan-tuan, kalau ada yang berminat boleh ambil lah. Ini susunan yang pertama, akan saya susulkan lagi dengan beberapa keluarga lagi sahabat. Susah nak buat, tuan-tuan.
benda 3 tahun, tapi itu pun saya rasa sangat-sangat tak sempurna lagi. Tuan-tuan mungkin ada yang rajin membaca, kalau ada kecacatan yang jumpa dalam kitab, tolong maklumkan pada saya untuk saya betulkan. Jazakumullah khair. Semoga sedikit daripada perkongsian berkenaan kehidupan para sahabat menjentik hati kita untuk menghargai agama, khususnya sekarang kita sedang melalui Ramadan dan kita akan meninggalkan tak lama lagi, dalam pejam celek saya tengok habis. Satu hargai dengan ketaatan yang sempurna, insya-Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Insya-Allah kita doa, moga amin kepada tuan-tuan. Allah terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hdina wahdi bina wahdi nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.